Aku tak boleh terima dapat suami alim, tapi Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Aku Ina, sudah berkahwin. Sedikit intro, aku dan suami tak bercinta sebelum kahwin. WhatsApp pun jarang, call apatah lagi. Niatnya nak menjaga ikhtilat. Dia jumpa family aku dan kami pun terus bertunang. Jadi dalam fasa bertunang itulah aku berniat nak berkenalan dengan dia. Nak cuba untuk keluar dengan dia, bertemankan mahram aku. Nak tahu perancangan masa depan dia, matlamat dia dan lain-lain. Tapi lain yang aku nak, lain pula jadinya. Dalam fasa bertunang itulah perbincangan hanya tertumpu kepada persiapan perkahwinan. Waktu bertunang, kami tak bincang tarikh nikah. Tapi dia dan keluarga dia sibuk bincang tarikh nikah dalam fasa bertunang tu. Aku pun bersetuju dalam keadaan terpaksa. Aku betul-betul tawakal. Aku istikharah tapi rasa biasa-biasa je. Makanya aku sandarkan pada Allah saja. Jika Allah mudahkan perjalanan ke arah perkahwinan ini, maka ini adalah jodohnya. Aku tak tahu kenapa aku tak boleh berkata tidak waktu tu. Aku masih belum kenal dia betul-betul. Bila dia WhatsApp bertanya khabar pun, aku pernah rasa seperti tak ada mood nak layan. Tapi di pihak dia pula, oh maaf, kerap pula WhatsApp, tak elok rasanya. Saya cuba untuk kurangkan ya. Aku pun hormat, benar itu ikhtilat. Tapi sebenarnya kalau perbincangan tu kepada perkahwinan untuk cari keserasian, tak ada masalah rasanya. Aku pun mula confused dan aku tengah menikmati zaman bujang aku masa tu. Sangat seronok bujang ketika tu. Akhirnya tarikh nikah dah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. 3 bulan sebelum nikah, aku tak buat persiapan apa-apa. Akhirnya, mak aku yang mulakan. Jadi, bila dah tengok mak yang susah-susah, aku pun mulalah bergerak sekali. Excited? Tak ada. Biasa saja rasa. Aku fikir mungkin ini ujian dalam fasa bertunang. Syaitan kan suka menghalang kalau kita nak bina masjid. Melihat kepada keadaan tu, aku paksakan diri untuk tanya matlamat dan perancangan masa depan dia. Bila dah jelas dan dia pun boleh terima keadaan aku yang bekerja jauh, jadi aku pun okey sajalah. Tawakal kira dah setuju. Salah satu sebab aku bersetuju adalah dia terima kerjaya aku di mana kami terpaksa ber-PJJ selepas kahwin. Untuk info, suami aku ni boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman, yang wajib semua tak tinggal. Seorang ustaz dekat sekolah dan universiti. Background sekolah agama, cuma dia tak adalah handsome mana, biasa-biasa je. Aku cuba terima dia seadanya kerana agamanya. InsyaAllah. Fast forward, kami selamat diijab kabulkan. Ditakdirkan seminggu lepas tu, kerajaan umumkan PKP. Aku sudah pulang ke negeri tempat aku bekerja. Jadi, bermulalah episod PJJ aku dan suami. Pada sebulan awal perkahwinan, aku rasa okey je. Suami bincangkan tentang nafkah, keizinan untuk keluar rumah dan lain-lain perkara. Tapi satu yang buat aku kurang selesa. Hampir hari-hari suami minta gambar selfie. Aku fikirkan takpelah, tu suami kita. Ikutlah kehendaknya selagi tak berlanggar syarak. Aku masih kurang selesa sebab kami tak berkenalan secara rapat sebelum kahwin. Masih tak ada keserasian. Jadi dah kahwin, perlulah mulakan step awal perkenalan. Cari keserasian dan rasa selesa antara satu sama lain. Dah halal untuk berkomunikasi antara satu sama lain tanpa batas. Tapi ikutlah step-stepnya untuk bina perasaan tu. Tapi suami aku macam orang gila bayang pengantin baru. Daripada minta gambar selfie biasa, sibuk minta gambar selfie kenyit mata. Aku tak layankan permintaan dia. Dia minta berkali-kali. Benda berlanjutan sampailah 2 bulan perkahwinan. Dia asyik bercakap tentang kepuasan dia, tentang nafsu dia dan lain-lain. Ayatnya yang masih aku ingat sampai kini dan buatkan aku rasa geli pada dia. Katanya kalau dia WhatsApp tu hanya sekadar nak keep in touch je. Kalau call atau video call ni, bolehlah bagi kepuasan sikit pada dia. Sebab
kita kan PJJ. Maksud kepuasan dia adalah kepuasan nafsu syahwat ya. Aku macam, ya Allah, boleh tak dia fikir untuk lahirkan rasa cinta, selesa dan serasi dulu antara kita. Tak perlulah nak pergi dalam. Lagi-lagi hal yang macam tu sangat. Boleh, tapi tak perlulah nak cakap pasal nafsu syahwat je. Erti perkahwinan ni lebih luas daripada tu. Bukan hanya untuk hubungan batin je. Dicakap nafsu syahwat juga perlu dijaga. Dia normal dan Allah juga yang hadirkan dia perasaan tu. Dia siap share video seorang ulama bercakap tentang perkahwinan. Rupanya dia nak tekankan pada aku tentang nafsu syahwat tu saja. Padahal point tu 30 saat je. Tapi bagi video panjang-panjang sampai 10 minit. Aku nampak cara dia. Dia mula gunakan agama untuk membenarkan cara dia pada aku. Tapi cubalah faham situasi. Kami ber-PJJ dan tak boleh merentas negeri. Banyak topik lain yang boleh diborakkan untuk lahirkan rasa selesa antara satu sama lain. Aku masih layan dia seperti biasa dan cuba untuk panggil dia dengan perkataan sayang. Dia panggil aku darling. Itu pun selepas dia Google katanya. Aku macam, okey, baiklah, itu pun nak kena Google. Sejak aku panggil dia sayang, perangai dia makin menjadi-jadi. Aku pun stop panggil sayang dan dia pula panggil aku dengan nama. Aku pun panggil dia dengan nama semula. Dia pelik dan bertanya, kenapa panggil nama je? Aku jawab, dah awak panggil nama, saya panggil lah nama. Dia cakap, oh ingatkan awak okey je saya panggil nama. Saya jawab, memang saya okey awak panggil nama. Saya panggil lah awak dengan nama juga. Awak tu yang tak okey. Dia pun cakap, okey tak nak panggil nama dah sebab tak nak awak panggil saya dengan nama. Pernah satu ketika pula dia kata nak buat usrah dengan aku. Masa tu masih dalam PKP pukul 9 pagi. Tapi ditakdirkan pagi tu tiba-tiba aku ada short meeting pula. Jadi aku terlepas pukul 9 pagi dan terlupa nak bagi tahu dia. Lepas saya terkerja dan pukul 10 lebih macam tu, aku bagi tahu dia dan ceritakan semuanya. Aku terlupa dan dia merajuk. Sampai kata dekat aku sampai hati sebab lupa. Dia punya excited sampai buat persiapan nota semua. Aku bukan sengaja, aku terlupa. Aku pun cadangkan buat esok pagi. Dia cakap nanti dia akan fikirkan. Akhirnya sampai sekarang memang tak ada dah usrah-usrah tu. Hampir. Pernah sekali aku tak setuju dengan pendapat dia. Dia merajuk juga. Dia nak buat cara dia. Suami boleh buat apa je, cakap apa je. Isteri tak boleh. Kena patuh dan taat. Suami cakap A, isteri kena cakap A juga. Silap besar dia nak buat macam tu. Benda betul kena cakap betul. Benda salah cakaplah salah. 2 bulan lepas perkahwinan tu aku dah tak boleh terima layanan dia. Banyak sangat mendesak dan tak menghormat aku sebagai seorang wanita. Walaupun aku ni isteri dia. Tapi tolonglah hormat sikit sebagai seorang wanita. Wanita ni bukanlah alat pemuas nafsu saja dan bukanlah boleh dipaksa-paksa. Betul, sebagai suami isteri dah halal untuk borakkan apa saja topik tanpa berlapik. Tapi cubalah letakkan wanita sebagai suri hati yang perlu dibimbing dan diberikan ilmu. Ini terlupa sikit dah menghukum. Tapi kalau nak cakap bab tu, laju je. Sampai dia pernah keluarkan ayat. Dia tak sabar nak berjumpa dan tidur bersama. Dia fikirkan tentang benda tu je. Sebab aku dan dia tak macam pasangan suami isteri lain. Kami PJJ. Rendahnya martabat aku waktu dia cakap macam tu. Itu saja ke nilai aku pada dia? Aku suarakan semua perbuatan dia yang aku tak suka. Aku rasa tak selesa dan tak nak buat. Contoh macam hantar gambar kenyip mata. Kalau nak call malam-malam saja dia nak. Sebab dia kata call malam-malam perasaan tu lain sikit. Maksud dia macam lebih puas nafsu dia. Geli aku dengar. Tak salah nak call malam tapi call siang pun boleh je. Kalau boleh nak berborak dengan isteri, tak perlulah nak keluarkan ayat puas tu pada aku. Bila aku suarakan, aku ingat dia akan akur dan ubah. Tapi dia balas dengan hujah-hujah agama dia. Katanya normal lah suami isteri berborak macam tu, cakap macam tu. Dia pula jenis slow, sangat slow. Bila aku type WhatsApp panjang-panjang pada dia, dia akan cakap,
Saya tak selaju awak, saya type lambat, otak tak ligat dan selalu typo. Jadi aku diamkan. Dia minta aku faham kelemahan dia. Tapi bab kelemahan aku, dia tak nak pula terima. Aku pernah terlupa kejutkan dia sahur. Dia merajuk terlebih. Aku katakan, InsyaAllah untuk kejut dia sahur. Esoknya dia beli aku dengan perkataan InsyaAllah tu. Katanya aku tak ambil serius dengan sebutan tu. Jadi Allah takdirkan aku terlupa kejut dia. Kalau dia susah nak bangun sahur, setlah alarm sendiri. Aku pun bangun sendiri je. Tak ada pun dia nak kejutkan. Bila WhatsApp, dia kata balas slow. Jadi cuba bincang on call pula. Tapi dia jenis suka menyampuk bila orang bercakap. Aku tak habis cakap lagi, dia dah sibuk nak menyampuk. Sampai aku rasa malas nak bercakap dan berbincang. Aku dengarkan sajalah. Selepas dari itu, aku balas setiap kata-kata dia dan selepas daripada tu, aku balas setiap kata-kata dia nak tak nak je. Aku dah mula rasa penat dengan dia. Cakap banyak, dia bagi alasan dia slow. Cakap sikit juga, bagi aku tenang. So, aku memilih untuk kekal tenang. Dalam 6 bulan perkahwinan, dia mula tak mendesak aku. Dia mula slow down dan minta maaf perbuatan dia yang macam gila pengantin baru. Kami memang ber-PJJ sepanjang tu. Jumpa pun waktu raya je. Waktu jumpa pun aku rasa tak gembira langsung tengok dia. Patutnya rasa rindu, tapi aku rasa rimas sangat. Aku dah tahu hati pada dia. Tak ada sedikit pun rasa sayang, kasih, cinta. Ayat-ayat dia yang dari awal cukup menusuk hati aku. Lebih sedih apabila dia nak guna hujah agama. Betul, semua dah halal, tapi kenalah ada adabnya dalam nak berkata-kata. Aku penat, tawa hati dan trauma nak berbaik semula dengan dia. Sampai aku tengok orang lain boleh berkasih sayang dengan suami masing-masing. Aku cemburu. Aku pun nak macam tu. Tapi aku dah rasa jijik pada suami aku. Terlampau gelojoh dalam berkenalan. Tak boleh nak jaga nafsu yang satu tu. Aku tak pernah bercinta. Lelaki tak pernah berborak dengan aku macam tu. Jadi apa salahnya jika mulakan perkenalan dengan penuh kemanisan dan keselesaan? Berborak macam biasa. Kenapa nak bercakap tentang perkara yang tak selesa? Jika aku dambakan seorang lelaki yang menggatal macam tu, baik aku cari yang handsome dan gatal-gatal. Sekurangnya aku tahu sikap orang tu memang macam tu. Aku kesan suami aku ni seorang yang tak pandai berkomunikasi juga. Waktu malam pertama kami pun, dia terus nak terkam. Aku cakap, boraklah dulu. Tapi dia boleh ceritakan tentang dia pernah putus tunang dulu kala. Siap cerita persiapan nak kahwin semua dah ada. Tinggal nak kahwin tapi terputus sebab permintaan perempuan tu. Aku senyum je. Tak ada apa nak respon. Sekarang perkahwinan kami dah nak masuk 1 tahun. Aku masih kurang berkomunikasi dengan dia. Tak rasa bahagia, sayang dan cinta apatah lagi. Tengok muka dia pun aku rasa benci. Tengok nama dia tertera dekat telefon aku ni pun aku jadi tak suka. Kami masih ber-PJJ. Memikirkan untuk berpindah tinggal bersama dia pun aku jadi takut dan tak seronok. Aku suarakan pada dia. Aku tak bahagia dalam perkahwinan ni. Katanya, kalau Allah nak kurniakan bahagia tu, Allah akan kurniakan satu hari nanti. Dan kalau kita sakit, kita tunggu sajalah sampai Allah kurniakan kesembuhan tu. Macam tu ke konsepnya? Kadang-kadang aku tak reti nak borak dengan orang pandai guna hujah agama, tapi praktikalnya ke Laut Cina Selatan. Untuk yang nak berkahwin di luar sana, kenallah betul-betul pasangan anda. Betul, perkenalan tu sepanjang masa, tapi sekurang-kurangnya kenalilah dia dari dalam sudut basic. Macam aku tak tahu dia jenis bercakap suka menyampuk. Aku tak tahu sebab aku tak pernah borak depan-depan dengan dia sebelum kahwin. Dia bawa kereta manual pun tak tahu. Bawa kereta memang terkial-kial. Tapi dia lawan hujah aku yang dia tak pernah kemalangan pun. Baiklah begitu. Tolonglah kenali pasangan anda sekurang-kurangnya ada perasaan selesa tu. Aku sebelum kahwin memang kosong tak rasa apa. Sekali tak boleh nak develop walaupun lepas kahwin atas sebab-sebab ni. Kalau ada perasaan cinta, aku rasa tak jadi isu pun semua perkara di atas. Tapi sebab tak ada perasaan cinta tu dari awal dan telah tersalah langkah perkenalan tu, maka rosaklah kemanisan tu. Aku tak suruh korang bercinta keluar berdua sebelum kahwin, tapi Islam tu indah. Hubungan yang mengarah ke arah perkahwinan boleh keluar bersama dengan syarat bawa mahram. Itu salah satu proses
perkenalan. Tapi aku konon nak jadi macam ustazah dalam novel, tak pernah melihat pasangan lah apalah. Akhirnya kecundang dengan sikap lelaki yang tak disangka. Ujian buat aku. Aku tak tahulah sejauh mana aku boleh bertahan lagi. Maaflah, panjang, aku tak mampu cerita pada sesi apa tentang ni. Mampu luah dalam ni saja. Kalau salah aku mohon petunjuk dari Allah agar betulkan diri aku. Aku nak jadi isteri solehah, tapi aku betul-betul dah tahu hati. Doakan aku. Terima kasih.